Perubatan Malaysia AMM menggesa kerajaan supaya tempoh perintah kawalan pergerakan dilanjutkan sehingga selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dalam satu kenyataan, AMM berkata pergerakan dari negeri ke negeri akan meningkat apabila masyarakat pulang ke kampung secara beramai-ramai untuk sambutan perayaan, sekaligus memburukkan lagi penyebaran wabak COVID-19. Ujarnya apabila orang ramai balik kampung, ia akan mengundang risiko penyebaran virus terutamanya kepada golongan warga emas. Malah penjarakan sosial di hentian serta kawasan rehat dan rawat sepanjang lebuh raya juga berisiko untuk gagal. Memetik kenyataan itu lagi, pihaknya memahami hasrat masyarakat untuk meluangkan masa bersama sanak saudara sempena Hari Raya. Namun dalam mendepani wabak ini, penjarakan sosial perlu terus dilakukan sehingga vaksin baru ditemui. Katanya disebabkan pandemik COVID-19, penjarakan sosial perlu menjadi norma baharu sekurang-kurangnya untuk satu tempoh waktu sehingga keadaan menjadi terkawal. Tambah AMM lagi, penarikan balik PKP atau penguatkuasaan yang terlalu longgar akan mensia-siakan kebaikan yang telah dicapai dalam tempoh 4 minggu PKP dilaksanakan. Kenyataan itu menarik perhatian bahawa perang melawan COVID-19 masih jauh lagi dan semestinya banyak pengorbanan yang telah dan akan terus dilakukan sepanjang tahun ini. Akademi itu turut mengingatkan hal sama terhadap Pesta Keamatan pada 30 Mei di Sabah dan Hari Gawai yang akan disambut pada 1 Jun di Sarawak. Ini Aril dan Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi bertemu dengan saya Cikgu Jumaat dalam rancangan Cikgu Jumaat Live Show. Alright, tuan-tuan dan puan, apa khabar anda dalam bulan Ramadan yang ke-10 hari ini? InsyaAllah mudah-mudahan kita semua masih lagi bersemangat menjalani ibadah puasa. Dan istimewa kali ini sempena dengan tempoh PKP yang lagi ditambah dalam fasa yang keempat, tuan-tuan dan puan, kita akan membicarakan satu topik yang cukup menarik yang berkaitan dengan tempoh PKP pada kali ini, iaitu kesan PKP pada kesejahteraan diri. Okey, before saya nak menjemput ataupun memperkenalkan panel kita pada kali ini, tuan-tuan dan puan, tolong komen dulu di ruangan komen. Suara saya jelas ke jelas? Kalau jelas katakan jelas, kalau tak jelas cakap je tak jelas. Jadi kita orang boleh set up balik bagi yang terbaik kepada anda semua, tuan-tuan dan puan yang menyaksikan live kita orang pada hari ini. Alright. Okey, baik. Terima kasih kerana anda menyaksikan dan saya ingatkan para penonton yang menyaksikan, tolong share video ini kepada rakan-rakan anda, boleh tag kawan-kawan anda, boleh share pada grup-grup supaya kita semua boleh memahami bagaimana nak mensejahterakan diri dari konteks minda, kesihatan, emosi dan sebagainya supaya dalam tempoh PKP ini kita masih lagi dalam keadaan yang sejahtera, insyaAllah. So tuan-tuan dan puan, jangan lupa share dan juga like video ini, dan anda boleh bertanya soalan dalam ruangan komen di bawah. Nanti saya akan tanyakan soalan-soalan tersebut bersama-sama dengan panel kita, dan moga-moga soalan ini boleh memberi satu pencerahan yang lebih jelas kepada anda daripada jawapan panel kita. So tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak memperkenalkan dulu seorang panel yang sangat hebat lagi sekali bersama dengan saya dalam pentas kali ini, iaitu Dr. Haniza Rais, merupakan seorang pensyarah di Jabatan Psikologi Pendidikan dan juga Kaunseling Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, merupakan seorang kaunselor berdaftar dan merupakan ahli Biro Pekama International Malaysia. Alright, itu dia sedikit latar belakang daripada Dr. Haniza Rais. Dan yang lebih menariknya, kira kami ni macam jejak kasih juga sebab beliau merupakan bekas pensyarah saya di UIA. Okey, dan saya dengan ini menjemput dan persilakan Dr. Haniza Rais. Mari sama-sama kita sambut Dr. Haniza Rais. Kita berikan tepuk tangan yang paling gemuruh bersama Dr. Haniza Rais. Dipersilakan. Itu dia Dr. Haniza Rais bersama saya. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Jumaat. Alhamdulillah sihat Dr. Dr. Macam mana? Sihat Alhamdulillah, okey. Doktor bersiaran daripada mana ni doktor? Daripada universiti ke, di rumah ke, di mana? Dari Shah Alam, di rumah dari saya. Shah Alam, di rumah. Okey doktor. Okey, terima kasih banyak doktor first of all sebab sudi datang menjadi guest saya dalam channel Cikgu Jumaat Live Show ni.
dan mudah-mudahan hari ini kita akan cuba memberi pencerahan kepada penonton-penonton tentang topik yang kita bawakan hari ini Doktor, iaitu kesan PKP pada kesejahteraan diri. Baik Doktor, kita nak bersiaran lebih kurang 5 minit lebih. Saya terus kepada soalan yang pertama Doktor. Boleh tak Doktor jelaskan kepada penonton-penonton yang ada sekarang menyaksikan kita ni, agak ramai Doktor yang masuk hari ini, dan jelaskan dengan mereka apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kesejahteraan diri, apakah kesejahteraan ataupun apakah kesihatan yang kita maksudkan di situ Doktor. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Jumat bagi pihak Perkama, Persatuan Kaunsil Malaysia dan juga UAE. Terima kasihlah kerana mengingati saya walaupun dah setahun ya tak ada kita berjumpa. InsyaAllah tajuk hari ni memang dia agak general tentang kesejahteraan ataupun wellness. Kalau kita lihat banyak definisi wellness ni sebenarnya, kesejahteraan ni, dan ada banyak dimensi. Ada yang kata 8 lah, ada yang kata 12 lah kan, berbagai dimensi of kesejahteraan. Tetapi saya suka fokus kepada 4 dimensi yang utama. Okay, dimensi yang biasa kita selalu dengar tentang achievement kita punya perkembangan diri, ya, kita punya growth development. So kita kena fokus kepada 4 aspek yang utama dari aspek kesejahteraan ni, iaitu dari aspek fizikal, mental ataupun kognitif, dan juga kadang-kadang kita panggil intellectual. Yang ketiga ialah kita fokus kepada kita punya social emotional. Yang terakhir saya suka gabungkan moral dan spiritual. 4 yang itu. Okay. Dia kesejahteraan, kalau kita sebut tentang kesejahteraan diri ni, dia adalah satu proses yang aktif, ya. Dia bukannya satu benda yang tak bergerak. Dia adalah satu proses di mana kita menyedari tentang diri kita dan kita terpaksa membuat pilihan dalam keadaan kita sedar dalam keadaan apa kita berada, dan kita membuat pilihan supaya decision kita terhadap kehidupan kita itu lebih bermakna, lebih sihat, dan tidak kata orang tu pilihan yang tepat lah, ya. Ada orang juga kata mental health ni ataupun wellness ni, bila you tak ada mental disorder ataupun absence of being any illness, you sejahtera. It's not necessarily, banyak aspek. Nanti mungkin saya boleh kupaskan satu-satu dari aspek fizikal, mental tadi, dan social emotional, dan juga moral spiritual. Ya. Baik. Okay. Okey, itu saja untuk pengenalannya Doktor, ya. Okey, baik. Tuan yang puan menyaksikan, itu dia berkenaan introduction kepada wellness dan kesejahteraan diri yang disebutkan tadi. Doktor telah menggariskan ada 4 kategorinya, iaitu physical, intellectual, social, emotional dan juga moral and spiritual. So 4 kategori ni Doktor agak terjejas juga Doktor bila duduk dalam PKP ni kan. Kita duduk dalam realiti sekarang Doktor, ya. Kalau minggu pertama tu mungkin orang masih lagi boleh kata tersenyum sebab duduk bersama suami dan isteri, dah tak sibuk kerja, tak fikir pasal kerja. Kemudian bersama dengan anak-anak yang jauh duduk asrama, duduk kat rumah, seminggu pertama tu waktu macam happy sangat Doktor, ya. Tapi bila masuk minggu yang kedua Doktor, tekanan dia berbeza Doktor. Ada yang mula rasa tertekan minggu ketiga, dan apabila kita dah masuk fasa yang keempat, diumumkan PKP pula Doktor, dan kita tak tahu sampai bila ia berakhir, dan ada orang-orang mengatakan dia akan berakhir awal, tapi ada desakan untuk dia diperpanjangkan lagi. Tapi whatever things Doktor, bila sebut PKP ni ada satu tekanan kepada kesejahteraan, betul tak Doktor? Kalau Doktor boleh bagi tahulah bentuk-bentuk tekanan yang mungkin boleh wujud dalam tempoh PKP ni semacam apa Doktor? Silakan. Okey, sebenarnya bila berlaku PKP yang pertama, dia merupakan kita panggil first wave, ya. Yang pertama tu memang satu perkara yang baru, unexpected kan. Jadi dia sangat memberi kesan untuk pada semua. Sebab kita tak biasa, tak pernah seumur hidup kita dipaksa duduk dalam rumah, tak boleh keluar. Dan mula-mula tu rasa happy, family kita dapat bersama dengan family, tak payah keluar, tak payah kerja, macam-macam perasaan yang timbul. Jadi bentuk tekanan ni yang saya nampak daripada perkongsian kes-kes kaunseling dan sebagainya, dia banyak
lebih kalau kita membantu melihat kesan tu lebih pada relationship lah, hubungan kita sesama, mungkin hubungan suami isteri, hubungan anak dan parents kan, hubungan adik-beradik. It's your close relationship because you stuck with the same people in the same house for a long time. Yang first time tu kita akan rasa ada bercampur baur perasaannya, dan kesan ni juga sebab pada yang masa sama ada pula work from home kan, yang bekerja kena bekerja di rumah. Okay. Lepas tu masuk lagi pula kesannya apabila anak-anak yang sekolah dah kena homeschooling, cikgu dah mula masukkan homework lah, bagi ada tuition online lah, ada pelbagainya yang ibu bapa yang dia ada di rumah ni terpaksa pula jadi cikgu. Jadi kebanyakan tanggungjawab tu memang dah ada, tapi kali ni dia berlaku continuously dari bangun pagi sampai malam nak balancekan, dan benda ni perlukan adjustment lah sebab perubahan yang tiba-tiba, dan dia akan menyebabkan stres tadi yang you kata tadi, due to the role conflict, due to the relationship tadi, isu kadang-kadang relationship ni memang dah ada isu, okay? Tapi bila berlaku macam ni dia jadi trigger balik, lagi resurface atau datang kemudian. Mungkin juga tekanan disebabkan expectation antara satu sama lain, dan juga perubahan-perubahan yang kita tak jangka. Dan yang paling saya katakan dalam bentuk tekanan ni, yang paling kita tak perasan ialah dia datang daripada diri kita sendiri. Sebab because we have our own expectation. Kita nak buat ini, kita buat tu, nak buat ini, yang mak pula nak masak semua. Macam saya ada list lah apa nak masak kan. Tapi after some time you get bored. And I got very excited. In the beginning saya set routine. Oh mesti solat jemaah lah, mesti ni lah, mesti ada jadual. After some time you realise that this routine is not working. Because you are human being, you cannot be too rigid about things kan. So masa bentuk tekanan tu kalau ceritakan memang banyak lah. Tapi dia yang kita perlu tahu pada masa ni ialah kita perlu tahu that kita mengalami stres dengan mengenal pasti sign of stress. Apa tanda-tandanya you stress? Sebelum tanda-tanda tu kita pergi, saya nak stop dulu sebab kawan-kawan kita dah mulai ramai masuk ni. Nanti jangan kita sebut tanda-tanda dulu tu. Nanti kita sebut dulu tanda-tanda. Nanti kita pergi soalan seterusnya Doktor. Kita pergi kepada yang itu lagi. Terima kasih Doktor. Itu dia huraian dia. Terima kasih Doktor. Itu dia huraian Dr. Aliza tadi menunjukkan bahawa sebenarnya dalam tempoh PKP ini everybody dia face on stress Doktor dia menghadapi tekanan mereka masing-masing. Kalau yang suami, tetapi doktor memberi satu gambaran yang lebih spesifik mengenai tekanan antara hubungan Kalau suami dengan isteri, isteri dengan suami, anak-anak tekanan-tekanan itu berlaku. Percakapan dan tekanan ini boleh menyebabkan keharmonian dan kesejahteraan bukan saja pada diri tapi keluarga Doktor so bila kita cerita tentang tekanan yang dihadapi, ibu tertekan, isteri tertekan, ayah tertekan, ayah pula fikir Allah mungkin yang bisnes, ayah yang bisnes Doktor tiba-tiba hilang mata pencarian dan fikir tertekan juga Doktor, tertekan memikirkan macam mana nak menyara hidup dan keluarga kan. Anak-anak tertekan pula dengan cara baru belajar Doktor, dengan nak explore benda baru, belajar secara online tadi itu yang Doktor sebutkan. Baik Doktor, sudah pasti bila ada satu perkara berlaku dalam hidup kita dia membuatkan ada effect and cost, dia ada satu kesan dan impak yang datang kepada kita. Boleh Doktor lihatkan apakah highlightkan lagi kesan-kesan buruk yang mungkin boleh mengganggu kesejahteraan diri dalam tempoh PKP ni apabila terlalu tertekan Doktor, apabila kita terlalu memikirkan tekanan tu? Silakan Doktor. Kesan ni kita mula kena tengok dekat diri kita sendiri dulu. Apa kesan atas diri kita? Sebab before kita tengok orang lain, dia ni kenapa jadi panas baran pula tiba-tiba kan masa PKP, kita start tengok orang lain. But I think it's good to look at ourselves, reflect on ourselves, kesan pada diri kita. Saya pun melalui banyak kesan pada diri saya sendiri. Sebab saya rasa macam sebagai ibu, sebagai isteri, saya rasa macam saya tak boleh buat apa yang saya nak buat. So I have to re-evaluate ataupun kita tengok balik nilai semula what's going on. Macam saya kata expectation pada awalnya tinggi kan, so saya rasa macam saya kena ubah atas diri. Mungkin pada waktu ini kita rasa kita tak boleh nak buat kesan pada ada orang yang mungkin dia pada masa ni dia rasa diri dia
swing tu. Dia kejap rasa suka, kejap rasa happy, kejap rasa takut, mood swing dia berubah-ubah dan juga boleh memberi kesan kepada self confidence. Katakanlah saya rasa terkesan apabila apa saya nak buat dan keluarga tak boleh buat. So saya rasa macam saya telah gagal menjadi seorang ibu yang baik. Jadi itu akan affect saya punya self confidence dan saya juga melihat saya tak siap. Sebab nak jaga anak, masak dan sebagainya. So saya rasa macam apa bos saya kata bila perception bos saya mengingat saya tidak secekap biasa. Kemudian banyaklah negative views yang kita rasa macam memberi tekanan kepada dia sebab orang akan bagi feedback pada kita. Kita pun macam saya katalah, kita ni berada di dalam rumah yang kita trap tu, kita ada orang lain yang memberi their own perception about us. So ini memang akan memberi kesan pada diri sendiri dulu. Dan macam saya kata, dia affect orang lain. Sebab dalam hidup ni is about relationship. So dia akan affect you punya hubungan. Kalau dulu sesekali je jumpa anak, semuanya manis je kan, sayang anak, peluk anak. Sekarang suara volume dah tinggi sikit sebab nak marah kan. Nak ajak solat pun jerit-jerit kan. So benda-benda macam ni lah dia akan affect relationship. Dulu kita tak bersama duduk 24/7 dengan suami, tapi sekarang ni dah duduk sebelah je kan. So you rasa macam stress je. Dia ada benda orang dia nak private time dia. So it's very important that you have your private time, you have your family time, you have the masa bersama orang lain supaya you punya sanity tu, you punya kesejahteraan tu you boleh pilih. Okay, sebab banyak yang kesan pada diri, pada orang lain, pada kerjaya. Dan kadang-kadang stres yang berpanjangan ni, macam saya kata tadi, stres yang berpanjangan dia boleh menyebabkan boleh menjadi physical illness, jadi kesan juga mental disorder. Prolonged stress can lead to depression and that can, if it's not managed, kalau tidak dikendalikan dengan baik, stres kita tu akan menyebabkan kita lagi teruk lah dan boleh jadi into for depression. Sebab saya believe depression is not overnight. Dia bukannya hari ni you dapat hari ni saya we can feel depressed. Saya rasa semua orang feel depressed kot. Kalau feeling depressed tu you rasa macam tak nak jumpa orang kan, duduk dalam bilik kejap. Tapi once you okay, you keluar, you meet people, you make an effort. Macam saya kata, kesejahteraan is making an effort to do something about it. So you have to do something, make some changes supaya you tidak berada. Ini ujian tau Jumat, ni juga ujian pada kita. We are tested. Because kalau saya punya term dalam perkaman saya selalu cakap, only during crisis we know who we are. Yes, okay? Absolutely. Yes, yeah. I agree that statement. Okay, only the crisis that we know who we are. Okay, bagus ayat tu Doktor. Okay, baik Doktor. Saya nak interaksi sekejap dengan kita punya penonton-penonton. Okay, makin ramai masuk Doktor. Ini mungkin sebab agaknya makin ramai yang stres dalam tempoh PKP ni Doktor. Okay, anda boleh kepada penonton, terima kasih bersama dengan kita daripada awal sehingga saat ini. Kepada yang baru saja bersama dengan saya dengan panel kita kali ini, iaitu Dr. Haniza Rais, seorang pensyarah daripada psikologi pendidikan dan kaunseling di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, membicarakan topik tentang kesan PKP pada kesejahteraan diri. Okey, pada baru-baru ini saya ada tanya doktor tentang berkenaan apakah kesan-kesan yang akan timbul jika berlaku stres yang berpanjangan, dan doktor memberitahu dia memberi kesan kepada hubungan, memberi kesan kepada diri, kepada self confidence, dan memberi kesan kepada mental illness, dan kepada physical illness pun dia akan beri kesan. Sekiranya tekanan itu tidak manage very well, tidak diuruskan dengan baik, tidak diuruskan dengan sangat bagus, dan jika dia berterusan, yang lagi dahsyatnya kita bimbang, kita boleh jatuh kepada depress, tak nak jumpa orang, kita dah duduk seorang diri, menangis di pintu bilik, termenung dan sebagainya. Okey, tapi jangan bimbang. Sebab itulah talk show ini kita jemput Dr. Haniza supaya Dr. Haniza boleh terangkan kat kita supaya macam mana kita semua ni tak jatuh pada depres. Kita pergi pada soalan seterusnya. Okey, anda juga boleh bertanya soalan ini di ruangan komen. Nanti saya tanyakan Dr. Haniza. Mungkin anda ada persoalan nak ditanyakan, boleh tanya. Bukan senang kita nak jumpa Dr. Haniza live macam ni tau. Di platform yang kecil dan biasa dia macam platform saya ni. Bukan senang. Saya nak dapatkan dia punya jadual masa ni pun, Masya Allah, saya dipahamkan beliau sibuk dengan meeting-meeting, dengan UIA lagi, dengan perkama lagi, macam-macam. Sebab tu doktor kata dia pun mengalami stres juga tu kan doktor. Okey, tapi baguslah. Sebab bila kita dah belajar doktor kan, kita dah boleh handle our stress, dan biar kita boleh move on dan kita menjalani hidup tu seperti biasa ya doktor. Baik doktor, kita pergi kepada yang seterusnya doktor. Kalau kita dah tahu bahayanya
sebenarnya bila kita tertekan berpanjangan dan lama dalam tempoh PKP ini? So bagaimana sebenarnya cara kita nak hilangkan tekanan ni, doktor? Bagaimana cara yang betul, kalau mungkin ada kaedah-kaedah yang lebih tepat untuk menghilangkan tekanan ini, doktor, dalam tempoh ini? Silakan, doktor. Okay, kalau tanya kaunselor, kita punya rules kan, kita kata anything that works for you is good. Okay? Asalkan as long as it's not tidak membahayakan diri atau orang lain, that is a good strategy. Okay? Sebab macam saya kata tadi, kita ni entering PKP ni, kita memang mengambil banyak risiko. Risiko yang saya paling nampak, paling apa kata orang tu, risiko yang kita ambil ialah risiko kita dengan keluarga kita lah. Sebab close relation, kita punya close family members, kita ambil risiko untuk bersama mereka, dan kita mungkin hari ni kita rasa macam, oh this is your true colours lah, selama hari ni I nampak you all the good side je, tapi hari ni baru tahu, oh macam ni punya kau kalau aku duduk bersama satu hari, macam tu lah kan. So tapi macam saya kata, pertama sekali sebelum mencari strategi, you kena kenal pasti macam saya kata tadi, sign of stress tadi macam mana. Sebab dari segi fizikal dan behavior kita dah mula rasa berubah. Kita kena pertama sekali reflect macam watch your body, watch your own reaction. Okay, that you will start feeling macam dari segi fizikal kita mungkin rasa kita tengok dulu adakah dia pattern, tengok kita punya sleep and eating habit kita dulu. Kita rasa tak boleh tidur malam ataupun tidur banyak. Okay, kita makan banyak ataupun kita tak lalu makan. Those are the stress physical sign. Sometimes ada orang dia rasa tekan jantung dia, dia punya heartbeat laju, tu semua adalah physical of simptom yang menandakan dia mungkin ada anxiety atau stress kognitif. Dia susah nak membuat keputusan, dia susah untuk fokus, benda simple pun dia susah nak fokus. Okay, so dia rasa very disorganized thought, fikiran berkecamuk. Okay, cepat lupa. Okay, dari segi emosi dia cepat marah, dia cepat rasa bimbang, sentiasa bimbang, rasa hopeless, rasa takut, rasa confused, rasa tak tentu arah. Semua tu tanda-tanda. Once kita tahu dah kita ada tanda-tanda ni, barulah kita tahu, oh saya stres punya, dan kita tengok punca dari mana. Macam saya cakap tadi, mungkin from a person, mungkin dalam situation kita, situation PKP kita, jadi barulah tengok cara menangani. Jadi saya selalu start dengan stay calm. I think that is semua orang cakap kan stay calm. I think stay calm ni is something yang very powerful, because if you don't, kita tak tenangkan diri kita tak boleh buat apa-apa. Okay, orang Islam boleh ada zikir, boleh beristighfar. I think istighfar is very powerful phrases lah, sebab kita betul-betul mohon untuk menenangkan diri kan. Kemudian banyak lagi cara orang buat. Ada kata exercise ni challenge jugalah, saya pun rasa susah juga nak buat. Lepas tu mungkin boleh teruskan, kalau pernah dengar mindfulness kan, biasa kan orang mindfulness, di mana konsep tu ialah kita fokus pada here and now, apa yang berlaku sekarang. Okay, without judging, maknanya you focus on what you feel now, what you are, where you are now, what you are experiencing. Jadi dengan fokus pada apa yang berlaku, kita tak worry about the future, dan kita tak risau apa yang kita dah buat salah sebelum ni. Kita fokus on apa yang we can do now. That's very counselling approach yang kita selalu buat. That what can you do about it now. Ada orang ada develop new hobby, melukis ke, okay, drawing ke apa ke kan, new skill. Kalau rasa ada gitar kat rumah, anak punya gitar, macam semalam saya tengok anak saya punya gitar, pergi mama nak belajar boleh tak? Nanti you tanya I sama ada I can acquire the skills main gitar. So, satu benda baru, do house chores. Memang semua orang akan do the house chores, cooking, cleaning, maybe take turn. Tak apa, anak lelaki pun boleh. Semua je dia, okay hari ni mama nak masak nasi ayam, but you have to cook the rice. Boleh tak dia buat? Kita dah sedia bahan, tapi kita nak dia be part of that cooking process, cleaning up kan. Benda-benda macam ni kita boleh strategi waktu PKP ni supaya kita rasa kita kebersamaan tu, okay? Supaya kita rasa that boleh rupanya kita bersama-sama. Dan it's all about macam religious coping, macam bulan puasa ni lagilah banyak kan. Kalau tak pernah solat sunat yang kita buatlah, duha ke, tahajud ke, tarawih ke. Bayangkan ya 30 hari bersama
puasa bersama. Dulu-dulu kalau kita nak kita akan kita boleh tahu tarawih bila masa kita tak payah berlari-lari ke masjid ke surau, dan kita boleh bersama-sama dengan anak-anak, bersama-sama makan. Kalau dulu mungkin anak-anak yang duduk asrama ke duduk universiti ke dia tak ada bersama, tapi ni 30 hari Allah bagi kelebihan untuk bersama. Itu semua strategi yang kita boleh jadikan support system kita. Then again, this is about being positive. Nanti I will talk more about being positive later. Okay? Ya, ya. Masya Allah. Itu saja doktor. Okay. Baik, kita lihat tadi doktor ada memberitahu kita ada serta-serta cara sebenarnya kita boleh avoid kita punya tekanan tu daripada berpanjangan dan berterusan sebenarnya. Sebenarnya cara-cara tu dah kita tahu sebenarnya, cuma kita perlu kerap kali buat macam tu. Okey. Terutama percakaran tentang tekanan dengan hubungan suami isteri dan anak-anak tu kalau boleh kita kurangkan dengan cara mungkin bersama-sama, kebersamaan. Saya suka perkataan kebersamaan tadi doktor. Kita mungkin ajak anak-anak kita yang mungkin tak pernah mencemar duli ke dapur, kali ini kita tarik dia ke dapur bersama dengan ibu kan. Whatever things dia boleh bantu, mungkin chopping the onion mungkin atau macam-macam lah doktor ya, membasuh pinggan dan serve the plate or anything. So kebersamaan itu mungkin akan membina bonding yang baru doktor ya, antara anak dengan ibu yang mungkin sebelum ni tak terbina di luar PKP. Kerana mungkin faktor masa dan kekangan masa, anak sibuk dengan mungkin duduk asrama dan sibuk dengan belajar, ibu pula mungkin bekerja ataupun ayah mungkin bekerja. So ayah pun kena belajar. Macam saya doktor, secara jujur saya banyak belajar masak di dapur lah sejak PKP ni. Ada certain menu yang saya tak pernah try, saya try, dan alhamdulillah, thank you for my wife actually. Dia banyak teach me how to cook. Apa yang you masak? Antaranya adalah tom yam putih doktor, roti puri doktor kan. Itu antara yang paling best, yang paling lama dan paling susah nak buat sambal hitam pahang doktor. Bayangkan saya boleh buat sambal hitam pahang. So during the PKP ni, ya betul doktor, dalam tempoh PKP ni saya sendiri pun pada awalnya macam perkataan doktor tadi kan, bermula dengan boring. Memang macam saya kan doktor jadi orang yang sentiasa aktif, dia keluar ke mana-mana, berjalan mana-mana. Saya tak boleh duduk setempat dalam satu masa yang lama. Itu pun tahulah masa saya belajar macam mana. Okay. Kemudian bila dah berlaku keadaan macam ni memang stres. Bila kita terpaksa duduk boring tak tahu nak buat apa. Tapi doktor ada sebutkan tadi, start dengan doing something kebersamaan dengan pasangan anda ataupun anak-anak anda dan ahli keluarga anda. So yang lain-lain yang doktor sharekan, berzikir, banyakkan beribadah. This is time for our improvement relation dengan Allah saja, bukan dengan pasangan, tapi dengan Allah juga kita kena improve. Dan ada juga doktor sebut pasal pasal bersenam, mindfulness ni yang saya faham doktor, yang mana kita hanya fikirkan what happen now, here and now, sekarang je. Jangan fikir dah benda apa berlaku nanti kalau berterusan lagi macam mana jangan fikir benda-benda yang tak berlaku lagi. Okay, stop. Jangan tambah pemikiran yang dah serabut tu, tambah dengan benda yang tak sepatutnya fikir lagi. Dan jangan fikir whatever yang telah berlaku lepas-lepas tu. Sebelum ni aku rasa macam ni, sebelum ni tak perlu. Kita just move on, kata orang-orang muda doktor. Perkataan ayat-ayat orang muda, move on doktor. Bergerak ke depan. Okey doktor. Sekejap doktor, saya nak tengok bahagian komen. Ada tak soalan-soalan daripada rakan-rakan kita? Okey, anda boleh bertanya soalan. Kalau ada soalan, jangan bimbang. Doktor bersama dengan saya ni eksklusif untuk anda tuan-tuan dan puan-puan. Kita mesti lagi menunggu soalan doktor ya. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya doktor ya. Kita tak ada lagi soalan setakat ni, tak apa. Kita pergi soalan yang seterusnya. Kita dah tahu cara nak mengelakkan dengan beberapa langkah doktor, dan sekarang ada tak terapi-terapi yang mungkin kita boleh terapi yang dari sudut kaunseling lah doktor sebab daripada sudut kaunseling, terapi untuk release that stress tadi, selain dari perkara-perkara yang doktor sebutkan tadi, mungkin ada terapi yang kan macam doktor saya faham dulu masa kita orang belajar, doktor cakap kepakaran tu adalah play terapi kan, play terapi. Adakah such as macam play terapi tu boleh diamalkan sekarang atau diaplikasikan untuk sekarang atau macam mana doktor? Silakan doktor. Okey, kalau kat rumah kita ni kita mungkin tak buat terapi kat diri kita sendirilah. So apa yang kita buat atas waktu play terapi tu boleh dijadikan mengisi masa lapang lah, macam sebab banyak perkara yang kita buat dalam play terapi tu dia boleh jadi ada calming effect. Contohnya kalau kita melukis kan, saya
rasa kita boleh je pick up painting. Macam saya water brush painting saya pick up this year. Daripada saya ingat last saya painting kot masa sekolah menengah kot. So it is surprise benda macam you cakap tadi, tak boleh masak, tiba-tiba rasa you boleh masak. Itu adalah satu, you imagine diri dia sangat tidak ada orang yang low confident, yang rasa macam dia tak boleh buat apa yang baik untuk diri dia, tapi tiba-tiba dia boleh pick up new skill dan dia berjaya. Ni kalau tak jaya tak apa, kalau masak kalau tak boleh masak masuk je dekat FB tu kan, yang ada FB baru tu kan. Tapi cooking is an art sebenarnya. Cooking is an art. So taste is one thing, rasa satu, tapi rupa pun orang nak tengok juga. Jadi ini kemahiran. Don't get frustrated. Jangan rasa apa kata orang tu, kecewa kalau sekali buat tom yum putih tak jadi. Jangan kecewa buat cream caramel sekali tak jadi. Sebab dia kemahiran. Chef pun it took them years to become a chef. So imagine yang kita tiba-tiba nak jadi, they need a process. Tapi at least you dah pernah tahulah tepung sagu apa, macam you tahulah tepung-tepung ni rupanya banyak jenis tepung. Suami pun pergi kedai kata, oh banyak ingat tepung gandum je. So benda-benda ni is new thing that we learn. Kalau tak ada PKP tak tahu benda-benda ni. So I think antara strategi yang lain, melukis, macam saya kata, melukis dia jadikan hobi. Dan mungkin jadi chores juga, macam mengecat rumah for example. Saya ada cakap dengan family saya, jom kita buat gravity corner nak tak kat rumah ni. Sebab saya dah boring sangat lah masa tu. Saya kata okay, where do we just do gravity corner? Conteng je lah, rumah ni pun bukannya rumah baru pun, kita pun tak kisah orang datang rumah kita macam rumah kita. So kita buat conteng ni. So gravity corner. Ada satu teknik yang kalau rasa macam bila you cakap macam ni kan, ramai orang yang dapat anxiety waktu PKP ya. Dia banyak, saya terima call juga yang anxiety ni dengan stres ni dia selalu kawan baik lah, dan reaction dia pun lebih kurang sama. Dan anxiety ni sampai ke tahap yang dia punya palpitation ataupun deguman jantung dia laju, dan kadang-kadang tangan dia boleh menggeletar sebab dia terlampau takut. Macam you kata tadi, kita mungkin rasa macam kenapa nak takut? Kenapa nak takut tentang future? Kenapa nak takut? Sebab orang COVID-19 is new thing yang kita tak tahu. Kita tak tahu ia boleh affect kita ke tidak. So kita pun takut, fobia. Kita boleh develop fobia pada benda yang kita tak nampak. One thing bad about something yang kita tak nampak ialah kita punya thoughts tu can be overwhelming. Kita akan fikir yang bukan, yang lagi apa kata orang tu, luar jangkaan kita. Dan kita jangka yang buruk-buruk daripada yang sebenarnya. Itu boleh menyebabkan seorang tu anxious. Jadi kalau anxious macam ni, memang saya kata awal tadi, relaxation technique, deep breathing, relaxation technique, cuba fokus buat something. Macam saya kata tadi, ada satu tips untuk fokus, namanya Zentangle, Z-E-N Zentangle, di mana kalau boleh Google nanti, Zentangle dia buat lukisan. You just draw freely, membentuk gambar-gambar menggunakan satu color pen pun boleh, at the end dia akan, you akan penuh, you are given satu page dalam 4x4 piece of paper. You buat that, apa kata orang tu, Zentangle tu, ikut je bentuk-bentuk yang you suka. Jadi dia akan menjadi, at least kita release kita punya stress dan kita boleh fokus on something. So saya kalau cakap pasal strategi lain, kita sekarang ni sebenarnya walaupun kita PKP, bayang kalau PKP tahun 70 kan, dengan PKP sekarang. Dulu mana ada social media, dulu mana ada Netflix, dulu mana ada Facebook, Instagram. Kita sebenarnya banyak platform untuk express ourselves. We can still communicate, okay? We can still get in touch with people. Kita boleh berhubung lagi. Kita boleh. So itu ada juga. Itu adalah coping, okay? You can cope. Coping is anything you do to help you with the situation you are in. Ada orang macam kata masak tu coping. Kemas, ada orang dia suka berkemas, rumah dia mestilah berkilat-kilat dah. Okay, ada orang coping dia macam saya kata, dia nak buat, tapi kena ada limit lah. Sebab macam kalau terlalu lama main game ke kan,
Boleh, tapi kena ada limit lah kan. Facebook. Saya ada satu soalan orang bagi kat saya sebelum session lagi. Dia kata, Apa dia Doktor? we are lucky, dia kata, itulah masa social media tu, dia kata we are lucky kita social media. Tapi bagaimana kita nak fill the gap yang social media tu tak boleh beri kita apa kata orang tu nikmat bersahabat ataupun berrelationship tu dari segi fizikal yang kita biasa lakukan. Meeting you in dengan di alam maya dengan jumpa you di alam nyata. Dia tanya okay. Kita jawapan saya social media ni pun another platform. Ada orang dia lagi comfortable dengan social media. Ada orang dia lagi comfortable jumpa orang tu di alam nyata. Tapi dalam keadaan sekarang PKP, this is the least you can do. Daripada kita disconnected terus daripada dunia atau orang lain, kita ada jalan untuk. Dan I think we can be creative jugalah. Sekarang ni ada Zoom kan. Kata-kata tak jumpa fizikal. Kita boleh buat baca Yasin dengan Zoom dengan adik-beradik. Hari tu saya pun buat adik-beradik saya Zoom baca Yasin, tahlil. Sebenarnya apa ni kehilangan parents kita punya anniversary, kehilangan my father. So that is something new and it is fine walaupun seorang ngaji lain, seorang ngaji lain kan, tapi something you can do. You can actually have more than just one-on-one dengan Zoom. Kalau virtual call tu, virtual call video call tu 4 orang ni kan. So that's creativity. I've seen people celebrate birthdays dengan Zoom. Masya Allah. Dia kurang aja potong kek. The new norm of life, Doktor. Orang kita kena positive about this, that we can that is about kesejahteraan diri. When you put whatever, you still can function although dalam keadaan keadaan macam ni, dalam keadaan PKP, you can still function as a person. That shows that you are sejahtera. You can still do your job. You maybe not perfect, but you can still be a person. You are happy. The definition of dia ada related sikit dengan mental health, di mana when you feel good, okay, you can function well, those are the sign that kesejahteraan diri dah ada pada diri kita. So itu jawapan kepada orang yang bertanya tadi. Saya rasa insyaAllah apa PKP cover, insyaAllah make bucket list apa nak buat. Nak jumpa kawan yang mana orang pertama nak jumpa, mungkin you boleh listkan perkara-perkara yang nak buat. Kita sebenarnya banyak benda kita take for granted sebelum ni dan kita realise that we have taken people for granted sebelum ni. Kita buat data indah je nak visit. Ada masa kita tak visit saudara kita, ada masa kita tak visit kawan kita. Sekarang baru teringat, I should have done this. Now is the time that we still think that I have long list to do lepas PKP. Saya boleh ziarah next year. Saya dah letak bucket list next year nak ziarah. Saya harap dalam list tu ada nama saya, Doktor. Okey, Doktor, itu dia. Saya buat tom yum putih untuk saya. InsyaAllah, Doktor. Saya sekarang dah dekat, Doktor. Saya kat KL sekarang ni. Oh ya ke? Lagi senang. Okey, Doktor. Okey, itu dia jawapan daripada Doktor tadi. Bagaimana Doktor menjelaskan sebenarnya terapi ini bukan semesti dengan ialah drawing tu, yes, very clearly bahawa itu adalah terapi. Kita buat menggunakan Zentangle tadi, kaedah melukis bebas, menggunakan pelbagai warna dan sebagainya. Itu yang Doktor jelaskan kepada kita, dan sebenarnya dalam amal-amal ibadah juga satu terapi sebenarnya kan. Dan membuat satu perkara yang baru, memasak, cooking and art, dia kata. Doktor kata cooking pun adalah, masak itu adalah satu art, satu seni, satu terapi yang bagus sebenarnya. That's why lah betul lah, Doktor, bila saya rasa bila kita masak di dapur kan, bila dah jadi, bila kita tengok orang yang kita sayang makan benda yang kita masak kan, there is fulfill kita punya happiness, Doktor. Kita rasa wow, I can do it actually. Dan sebenarnya satu benda yang kita boleh release that our tension actually, Doktor. Dan betul lah apa yang Doktor beritahu kan. Doktor. Ya. Kalau tak jadi, you can laugh together. You boleh ketawa bersama, tak jadi kali ni. So it's something that, janganlah frustrated ke apa kan. Sebab kata, tak jadi dah apa yang saya buat. Lepas tu, kita bersama. Dan dia jadi satu kenangan manis sebenarnya, Doktor. Kalau dia jadi ke tak jadi ke, satu kenangan yang sangat manis untuk diingat semula. Betul tak, Doktor? That's why, Doktor, masa saya tengah masak tom yum putih tu, saya filmkan dia, Doktor. Saya upload di YouTube. That's why. Supaya one day I tak lupa bahawa kalau sebenarnya kita nak masak ni senang je. Okay. Selepas, dan bagus dia, Doktor,
Bila saya postkan video tu, ramai kalangan ayah-ayah ni tercabar dengan saya. Dia kata senang ni rupanya nak try, mesti senang ni nak try lepas ni. Okey, sebenarnya adalah satu terapi yang bagus, dan kalau doktor sebutkan tadi bagaimana kita dengan yang tadi pun idea buat Zoom kena kreatif, Zoom membaca tahlil bersama adik-beradik, kemudian kita Zoom sekali, do anything yang positif, doktor ya, positive vibes yang boleh mengelakkan negatif vibe yang kita alami dalam PKP ini. Doktor, semakin ramai yang masuk doktor, dan kita raikan dulu soalan-soalan daripada penonton. Boleh doktor ya? Boleh lagi? Boleh tak doktor? Kita dah 40 minit lebih ni, tak apa kan? Boleh kita teruskan lagi doktor? Ada masalah ke? Saya takut doktor ada meeting yang lagi penting lepas ni atau... Okey. Baik doktor. Baik, kita teruskan dengan soalan. Sekali lagi terima kasih, saya nak greet dulu kepada yang baru bersama dengan kita. Thank you so much yang datang live kita hari ini bersama dengan tetamu jemputan saya, Dr. Haniza Rais, merupakan pensyarah di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling di UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga beliau merupakan kaunselor berdaftar dan juga biro tertinggi Pekama International Malaysia. Baik tuan-tuan dan puan, saya raikan dulu beberapa soalan yang menarik yang kita dengarkan di sini. Okey, soalannya berbunyi begini doktor ya. Doktor boleh dengar soalannya? Bagaimana, oh ni menarik doktor. Soalan ni datang daripada seorang yang bergelar guru doktor. Menarik ni doktor ya. Nanti saya tengok dulu soalannya. Bagaimana tekanan guru yang selama ini terbiasa berhadapan dengan murid secara real, tapi sekarang terpaksa berhadapan secara atas talian, rasa tak confident pula. Ini yang disebutkan tadi doktor, self confident jatuh. Seorang guru pun boleh jatuh self confident doktor. Bila yang sebelum ni di depan-depan boleh cakap, boleh relax, tapi bila dah ke arah new norm ni doktor, dengan teknologi jadi confident jatuh. So macam mana nak atasi masalah ni doktor? Ini soalan daripada cikgu. Saya tengok dulu mana dah tadi soalan dia. Okey, soalan dia. Alright, seorang guru kita bertanya doktor. Silakan doktor. Okey, saya ramai kawan-kawan guru, dan dalam chat group memang banyak. Saya memang kagum dengan guru-guru kita. Memang sangat bekerja keras walaupun dalam keadaan PKP. They are always working, they are worried, dia orang bimbang tentang pembelajaran anak-anak kan. Sentiasa get in touch dengan anak-anak saya punya cikgu pun sentiasa ada aja yang dia bagi dan sebagainya. Tetapi macam kita nak jawab pasal keyakinan guru ni untuk berdepan dalam keadaan. Saya rasa cabaran online teaching ni is more than just about bukan dia seorang, ramai orang yang melalui benda yang sama. Okay, sebab ini benda baru. Kita kalau yang tak berapa savvy IT ni memang akan merasa diri kita kata orang tu ketinggalan ke belakang lah. Tapi saya lihat ramai juga orang yang dia akan create anxiety sebab kita ada kemahiran tersebut. Tambahan pula teknologi ni dia sangat laju. Tiba-tiba hari ni dah dengar ada Zoom. Esok pula ada WebEx WebEx. So dia laju, yang kita baru nak belajar benda-benda yang basic dah ada yang baru. Okay, jadi dia overwhelming, dia memang akan memberi tekanan pada guru-guru. And then expectation daripada bos juga akan, lepas tu tengok kawan-kawan pun dia orang boleh buat, kenapa aku tak boleh buat. And then macam mana pula nak berdepan dengan anak-anak, kadang-kadang pelajar-pelajar ni lagi advance dari kita kan. Dan ini menjadikan tekanan pada guru-guru. Tetapi dalam keadaan bagaimana guru nak menghadapi pelajar-pelajar yang kata orang tu di dalam online ni, confident tu kita tengoklah dia keyakinan tu datang dari mana. Is it keyakinan semasa live dengan pelajar Google Meet tu ke? Is it keyakinan dari aspek kekurangan kemahiran IT? Is it kekurangan daripada mana? Dia kena spesifik kekurangan daripada mana supaya dia boleh work on that specific thing. Kalau interaction dengan anak-anak ni pun baru first time, you kena kadang-kadang kita selalu belajar macam mana nak manage pelajar dalam class setting, class management. Tapi now our management is online. Budak-budak ni pun kita kena bagi dia ground rules lah supaya dia mendengar apa kita cakap. Ground rules macam bila cikgu bercakap, adab belajar yang kita beritahu dulu pada dia supaya dia hormat
kita, macam mana dia hormat kita dalam kelas. Jadi mungkin the ground rule is when I talk, semua orang mute. And ada juga macam saya punya PIBG sekolah anak saya, dia tegur. Ada anak-anak ni bila cikgu bagi kelas, dia tak onkan video. Bila tak on video, maknanya macam cikgu tu bercakap seorang. Pada saya itu pun memang ada kena dengan adab lah. So you have to, you kena on lah video tu sebab cikgu pun nak tengok macam mana kan. So adab kena cakap awal-awal. Bila cikgu bercakap, bila siapa nak bercakap, 1% at a time, sama rule yang kita buat management. If the fear datang daripada aspek itu. Sebab confident kita ni pada saya tak hilang kepakaran guru tu sama ada dia online ataupun dia di kelas biasa, sebab dia dah ada ilmu dalam diri dia. Dia hanya perlu buat adjustment. Semua orang takut nak berubah. Okay, this is sejahteraan diri dalam PKP ni is about making some changes so that we can grow, so that we be a better person lepas habis PKP, so that we be maybe not totally but we may be a better person, and the changes tu bukannya senang. Mana ada perubahan senang. Perubahan will take time, perubahan will ambil masa, dan insyaAllah moga cikgu ni keberkatan dia mengajar ilmu yang ada pada diri, memberi kemudahan pada diri untuk menyampaikan. Saya doakan pada guru tersebut. InsyaAllah saya confident cikgu ni boleh menyampaikan dengan baik. InsyaAllah. Itu dia huraian yang begitu detail daripada Dr. Haniza. Harapnya Cikgu Rosnah boleh menerima jawapan yang diberikan oleh Dr. Haniza, dan mudah-mudahan jawapan itu memberi satu jalan keluar untuk membina keyakinan semula. Dan kita tahu guru-guru ni they are sacrifice much, banyak berkorban doktor ya, dalam tempoh kat rumah, nak jaga anak, nak urus suami, nak jumpa rumah tangga. Dan kadang-kadang kalau guru yang lelaki pun kena fikir macam-macam, nak pergi keluar beli barang doktor, berbaris berjam-jam doktor, beratur berjam-jam kat Tesco nak masuk. Saya baru rasa doktor tak pernah pergi Tesco sampai 2-3 jam doktor, nak tunggu masuk giliran sebab jaga distance kan doktor. Tapi itulah hakikatnya bahawa doktor, bahawa guru-guru ni telah berkorban macam-macam. Saya selut macam mana kata doktor sangat respect. Dan begitu juga saya sangat selut dengan guru-guru yang ada di seluruh negara. Dan walaupun saya minta maaf, ada juga kadang-kadang keyboard warrior ni doktor kan, duk cakap guru-guru ni tak apa curi tulang buat kerja tu, sebenarnya mereka tak faham pun keadaan underrated guru-guru ni. Sebenarnya kalau kita tengok guru-guru ni menjalankan tugas mereka begitu baik doktor, dan saya selut terima kasih guru-guru yang ada di seluruh Malaysia, kerana anda juga bagi saya juga frontliner lah doktor. Kerana kalau tak ada diorang ni nak mendidik anak-anak dalam keadaan sekarang ni, siapa nak didik anak-anak? Kita selama kalau tak ada guru, tak ada frontliners today. Tak ada frontliners tu, tak melahirkan frontliners baru nanti doktor. Tak melahirkan frontliners baru. Lagi satu saya nak tambah ni bila cakap pasal guru-guru ni, memang dia keyboard warrior ni kadang-kadang cakap kan dia tak fikir ya, sebab kita ada anak, kita ada adik-beradik, we're talking about ilmu kita nak ilmu yang dapat dari guru tu berkat. Guru tak perfect. Kita tak semua guru seperti mana guru yang kita harapkan, tetapi guru tetap guru, dia patut dihormati, dan kita tahu sacrifice guru ni macam mana. Tapi saya nak cakap jugalah, kalau guru rasa stres nak masuk dalam teknologi yang baru ni, try to get support dari pergi teknologi. Dapatkan kawan-kawan yang boleh membantu dari teknologi supaya boleh equip diri dengan kemahiran IT. Support emotional, talk to friends, support to other teachers, and also communicate your worries and concern to your top management. Sebab saya nampak juga ini kadang-kadang arahan dari atas, arahan yang kadang-kadang luar biasa arahannya, jadi kita kena berpada-pada lah. PKP is crisis. So we have to make some adjustment during crisis. This is not normal days. Kita kena react to crisis. Jadi kalau kita act macam biasa, kita expect benda yang sama, ia akan create more stress. We don't want to create any more stress on teachers yang sedia ada dah memang stress, kita tahu. Dan kita tak nak create stress on anyone, on the parents, on the students, because stress yang kita hadapi dengan PKP dah cukup banyak dah untuk kita hadapi.
Sebab apa kan doktor, stres ni kita semua terpaksa depan ni. Bukan apa doktor, sebab COVID ni tak pernah ada yang depan ni COVID sebelum ni. This is the first time yang seumpama dengannya kan doktor. Walaupun sebelum ni berlaku dalam sejarah dunia, berlaku wabak-wabak yang besar. Tapi tak melibatkan begitu banyak negara seumpama ini dan dia taklah sebegitu agresif macam COVID ni. This is the first time dan tak ada orang yang ready for this issue doktor. Tak ada orang yang ready dengan this crisis. Tak ada orang yang ready dan semua orang kena adapt. Dia hanya adapt dalam during this COVID, isn't it? Okey doktor, itu soalan yang pertama. Kita dah raikan soalan pertama. Nampaknya semakin panas doktor. Makin ramai yang share, makin ramai yang masuk. Terima kasih yang share, terima kasih yang komen. Ada satu lagi pertanyaan dari seorang penonton. Boleh kita raikan satu lagi doktor? Boleh lagi? Okey, baik doktor. Kita ada pertanyaan daripada Cik Pat, ya. Nama di Facebook ni Cik Pat, tapi saya rasa macam seorang guru jugalah sebab tengok dia punya profil, tapi tak tahulah. Okey, soalannya, tolong kongsi cara mudah untuk kawal emosi golongan kanak-kanak dan dewasa dalam tempoh PKP. So maksudnya dia nak untuk kanak-kanak dan untuk orang dewasa. Silakan doktor. Okey, kanak-kanak ikut umur berapa ya? Kita boleh cakap pasal play therapy hari ni Jumaat revision ni. Okey, kalau kanak-kanak ni kita kena faham ya, kanak-kanak energi dia banyak energi. Kalau hari biasa kita boleh bawa dia keluar main kat padang kan, bagi dia penat. Dulu anak saya yang aktif saya bawa macam tu lah, bagi penat. Betul bila dia penat dia lapar. Saya mandi, saya bagi makan, dia cepat tidur. So anak-anak ni dia aktif, dia banyak energi. So energi dia banyak, kita kena manfaatkan dengan aktiviti yang berisi. Sebab ada tendensi kita kadang-kadang ni suka main game, dia akan duduk di situ. Tapi physically dia tak bergerak. So tapi itu cara dia nak occupy masa dia yang kosong. Tapi dengan anak-anak ni macam saya katalah, dia pun tahu apa PKP. Kalau kita tengok, dia pun tengok DG kita bagi statement petang-petang pun dia duduk sama kan. Dia pun tahu, oh ini muka dah family. So kalau you tengok kreativiti, ada anak yang tulis surat kepada PKP, pada DG Kementerian Kesihatan tu kan, dia tulis surat, dia bagi buat band. So they can do this activity like create the bracelet tu, band tu untuk aktiviti yang melukis ke, tulis kad ucapan ke, lepas tu macam saya kata involve them, ajak. Kalau kita nak kat dapur kita basmi, mungkin dia kecil lagi, kita suruh dia lap pinggan ke, dia suruh dia buat benda kecil-kecil yang dia rasa dia punya masa tu terisi. Dan juga ini juga masa jadikan rutin, sebabnya bila kalau yang orang kalau keluarga Islam kan solat bersama kan, jadi walaupun dia tidak memahami hakikat sebenar apa itu beribadat semua, tapi dia jadikan rutin dan habit yang dia later on realise that ada physical dia ada buat pergerakan yang melibatkan fizikal, yang dia tak duduk aja di hadapan TV dan sebagainya. Dan this is the limit that we have to set jugalah dengan anak-anak kan. Sebab anak-anak kalau ada macam kata, bagi dia watercolor, bagi dia sketchpad, berikan sketchpad, suruh dia lukis setiap hari apa. Tak semestinya gambar tu lukisan cantik, hanya untuk gambaran apa yang berlaku hari ni. So mungkin dia boleh you have to be creative with children, because children they need their nap time, they need to eat, they need their nap time, masa bertidur dan masa untuk aktiviti. Tapi macam saya kata, dia ni banyak energi, tapi jangan negotiate on dia punya sleeping time, so that dia tidur on time, dan dia bangun seawal yang boleh kan untuk anak-anak. Dan kita rasanya kalau anak-anak ni, kalau ramai adik-beradik, ada pula sibling gaduh-gaduh kan, sebab yelah kan dah hari-hari kan. So macam mana boleh juga ajar menghormati. Sebab saya, salah satu tips saya bagi tadi ialah is to respect each other. So we can learn. Ni yang aspek perkembangan diri yang saya kata awal tadi, yang saya tak berapa explain sangat tentang the moral development, daripada aspek moral dan spiritual tu. Sebab at this moment kita actually belajar sebagai manusia biasa, kita tahu, kita dari aspek moralnya, we have to be able to teach the kids what's right, what's wrong.
Okay. Ya, Supaya bila dia tahu, dia develop conscience, kesedaran diri, ini salah, ini betul. Jadi mungkin masa ni kita boleh develop, bantu dia supaya dia melihat tidur sepanjang hari tu salah, main gadget sepanjang hari tu salah. Okay. And kita bagi peringatan pada dia. Ini antara perkara-perkara yang dapat supaya dia membesar dengan tahu, ada conscience, know right from wrong, dan boleh buat decision. This is how we can actually use PKP untuk develop dia punya beliefs, values in themselves. Boleh masuk juga dalam Islam. Sebab tu dalam Islam kita katakan religious values ni rules life. Okay? The way of life. Sebab tu Islam is a way of life. Dia rule life. Islamic religious values rule life. Tetapi law, dia keep us out of trouble, they keep everything in order. Law keeps things in order. Sebab tu bila you langgar undang-undang, you can punishment. Nampak tak? So this is how we can actually start helping a person. Kesejahteraan pada diri is when you know you do salah, you akan masalahnya bila you buat salah, dia akan menjejaskan hubungan orang lain, akan ada efek orang lain. So this is the time that kesejahteraan diri menimbulkan dari aspek moral and spiritual tadi, di mana why you are doing this because you want to please Allah, because this will give me good practice in life. Okay, saya tak langgar lampu merah walaupun polis tak ada kat traffic light sebab saya tahu it's not right. So this is something we can develop in ourselves so that you know whether you're alone or with someone watching you, you are doing the right thing. Okay. Betul lah Dato' ya. Okay. So, orang tua ke orang dewasa? Orang tua. Tadi kanak-kanak Dato' ya. Okay, orang dewasa. Tua dia degil sikit lah. Memang orang tua degil sikit Dato'. Memang orang tua tu degil sikit sebab kita tengok tempoh PKP masa awal-awal tu ramai yang melanggar PKP tu. Okay. So, silakan Dato'. Sebab kita ni dalam budaya kita memang sentiasa diajar untuk menghormati orang tua. Jadi untuk menegur orang yang lagi tua dari kita ataupun kadang-kadang nak tegur pasangan kita pun kita kena kata orang tu practice rehearsal dulu macam mana nak cakap kan. So saya ajar kalau yang macam ni the communication skill lah kan. And this is not easy. It's easy for me to say, but it's not. It's a challenge juga sometimes sebabnya you kena communicate how you feel about this person going out. So you can say, okay, when you go out, I feel, saya rasa macam saya rasa takut. Saya takut awak dijangkiti dan awak akan balik dan bertemu dengan anak. Kita semua rasa tertekan. You know, like talk about how you are affected by the action. Dia keluar, dia memberi kesan pada saya. Awak keluar, awak memberi pesan saya. Kesan macam mana? Kesannya saya akan lagi stres. Sebab saya tak tahu jumpa siapa, berada di mana. Awak jumpa orang COVID ke mana, awak balik COVID. Kita tidak duduk di rumah, tak keluar, jaga diri, tapi awak keluar. So sometimes some men or some dia keluar lelaki kan. So selalunya kita pun faham lah kan. So nasib baik ketua keluarga boleh keluar kan. Tapi macam saya kata, communication, try to, we know our spouse better, we know our parents better, and we know how to communicate with them. Sebab cara saya communicate dengan suami saya, cara Jumat communicate dengan isteri Jumat is different. So that's how you need to customize cara you berkomunikasi supaya tidak ada hati yang terluka. Macam saya kata, relationship is at risk, especially when you are in that situation yang you rasa stress dan sebagainya. Okay? Itu dia. Okay, ada lagi Dato'? Betul saja. Jawapan untuk orang dewasa. So relationship is priceless ya Dato'. Relationship is priceless. So sangat benda yang sangat-sangat berharga untuk kita. So kita kena, saya suka perkataan Dato' tadi, kita kena berhati-hati dalam berkata-kata sehingga tak ada hati yang terluka. Itu kata-kata yang sangat menyentuh hati saya, bahkan mungkin menyentuh hati penonton. Saya harapkan Cik Pat yang bertanya soalan tadi terjawab jawapan yang diberikan oleh Dr. Haniza sebentar tadi. Bagaimana sebenarnya pendekatan kita untuk membawa anak-anak kita kepada satu aktiviti baru. Mungkin kita bagi support moral kepada anak-anak kita.
Dan juga daripada konteks moral and spiritual pun kita isikan anak-anak kita. Sebab itulah saya tengok sekarang ni ibu bapa kalau dia alert ataupun peka dengan keadaan semasa doktor, banyak je di luar-luar sana kita tengok ada kelas-kelas, kelas untuk kanak-kanak, kelas untuk dewasa, bahkan ada juga certain badan-badan NGO ataupun badan-badan jabatan kerajaan ni membuatkan satu tournament pertandingan colouring, mewarna untuk kanak-kanak, pertandingan video bercerita, dan ini satu benda yang boleh kita berikan ekspres kepada anak-anak kita, mungkin satu solution untuk mengisi ruang masa yang ada dalam tempoh PKP, doktor. Dan terima kasih doktor atas jawapan kepada dua orang tu. Dan ada satu lagi jawapan, dan saya rasa soalan ni, ada satu soalan lagi doktor dari penonton, dan saya rasa soalan ni sangat menarik, tapi kita dah berudara 1 jam doktor, okey ke sikit lagi doktor? Okey, insyaAllah. Alright, ada satu soalan lagi, saya rasa soalan ni soalan cepuk emas sikit doktor. Dia saya rasa dah sangat menarik kerana dia berkaitan dengan isu rakyat sekarang ni tengah bercakap-cakap. Bahkan ada kalangan yang membuat satu undian doktor. Mereka buat undian, bersetuju atau tidak atau sebagainya. So soalannya begini doktor, daripada kawan saya, ini kawan saya ni doktor, saya kenal dia. Daripada Sabah doktor, dia berkudara daripada Sabah. Okey, namanya adalah Tuan Junaidi Jaimi. Okey, pada pendapat doktor, soalan dia, pada pendapat doktor, bila waktu sesuai sekolah atau institut pendidikan patut dibuka semula, terutamanya untuk sekolah anak-anak tadika dan sekolah rendah. Sangat menarik soalan ini doktor, sebab saya tahu ibu dan ayah di luar sana ada dilema ni doktor. Mereka kalau katalah dilambatkan lagi sekolah, apa jadi dengan mereka punya proses pendidikan atau bagaimana? Kalau dicepatkan, macam mana dengan keselamatan anak-anak? So dia ada pro and con. Pada pandangan doktor, macam mana? Silakan doktor. Okey, ini berkaitan dengan polisi kan. Saya bila UPSR dan PT3 dibatalkan, saya mula saya happy, lepas tu saya tak happy sebab anak saya ada UPSR kan. So saya rasa macam tapi saya kita kena ikut apa yang telah diarahkan kan. Bila sebab buat masa ni kita tak tahu bila sekolah akan dibuka. Kita dah diberitahu dia akan beri announcement dalam 2 minggu sebelum sekolah dibuka kan. Untuk dia beri masa 2 minggu untuk sebelum dibuka. Cumanya katakanlah tak dibuka, kerisauan ibu bapa ialah anak kita yang darjah 6 ni, saya tak tahulah kanak-kanak ni, pelajar-pelajar ni bila tak ada exam dia memang tak study lah. Dia study pun tak ada tak sama cara dia study dengan study bila ada exam. Jadi mungkin pada parents, ada parents mungkin suka anak dia tak sekolah, tapi banyak isu lain lah, nanti siapa nak jaga bila dia bekerja, sebab sekolah ni ada orang juga tengok sekolah ni macam babysitter kepada anak-anak. Okay? Ada juga rasa macam yang dah tahun 6 ni katakan kan, dia sepatutnya tahun yang sangat menggembirakan lah pada tahun 6. Ada juga tahun jadi pelajar paling senior sekolah, banyak kenangan yang patutnya mereka dah ada selama di sekolah darjah 6, tapi mungkin ada kemungkinan mereka tak akan ke sekolah kan. So benda-benda tu akan menjadi satu kesan pada anak. Tapi pada yang sama parents akan rasa risau sebab saya memang ada expectation as parents. Anak saya habis darjah 6, dia mesti mencapai tahap yang telah ditentukan. Okay? Matematik dia mesti tahu apa. Sains dia mesti knowledge apa yang mesti dia capai bila dah darjah 6. Tapi bila jadi macam ni, kelonggaran tu memang adalah. Anak-anak pun tak ada biasa anak study. Dia kalau study pun dia main-main je. So that knowledge base tu akan tergantung kat situ. Itu saya punya worry. Saya more worried on level anak-anak kita sebab kita ada set. Kita punya education in Malaysia is very good. They have set certain target. Darjah 6 mesti capai tahap macam mana. Jadi bayangkan kita dia orang ni masuk darjah setengah tahap tu esok, they miss many things in darjah 6.
kanak-kanak pelajar macam mana agaknya yang kita akan dapat untuk tingkatan 1, dan kita juga akan rasa macam cikgu mungkin akan rasa macam they are not fully taught with certain skill yang sepatutnya dia dah tahu pada umur 14 tahun contohnya, 13 tahun kan. So saya sebenarnya tak boleh jawab soalan dia bila PKP patut tu, tapi saya nampak personally punya opinion Doktor. Saya rasa 2020 is already over. Maknanya sebab kita pun tak dibenarkan membuat apa-apa gathering sampai tahun depan kan. Social distancing. Social distancing semua. Sekolah ni kalau ada mungkin keputusan akan dibuat ke atas ni, kita kena bersedia apa saja keputusan. This is something that we can help us manage ourselves better. Maknanya kita ada plan. If sekolah on, apa kita punya persediaan? Kalau sekolah tak on, apa kita punya persediaan? Sementara ni apa kita nak buat dengan anak-anak ni? Okay, supaya buku yang PSR tak beli banyak-banyak tu boleh digunakan. So saya rasa itu jawapan saya lah. Saya pun tak boleh nak jawab tentang polisi ni sebenarnya. Kalau saya menteri pun saya masih kena consult Datuk Hisham jugalah, sebab I think health is more important. That is one aspect of health yang saya cakap tadi, physical wellness saya tak cakap sangat tadi. Boleh tak saya cakap sikit pasal physical wellness? Physical wellness ni sebenarnya lebih kepada kita take care of ourselves physically. Tadi saya dah cakap kena makan, tak boleh makan terlalu banyak, makan enough, kena tidur mencukupi, eat, sleep, rest and exercise well. Okay, if you have good sleep, if you have good food, good healthy food, you get good rest, and when we are tired we get some rest, insyaAllah we are doing what we call self-care. Self-care ni sangat penting sebab kita, when we take care of ourselves, we are better person to others. Sebab kita sihat, kita fit. Bila kita sihat, kita boleh sembahyang tarawih banyak-banyak, kita boleh sembahyang duha berakaat-rakaat kan. So to us this is very Islamic thing because we are human being. Okay, so physical part. So ini adalah macam nak mencampurkan tadi physical wellness dengan gabungan intellectual wellness dan social emotional wellness, di mana ketiga-tiga ni tadi saya dah explain pasal moral and spiritual wellness kan. Tapi intellectual wellness ni about being positive. Okay, kita tahu apa itu intellectual wellness atau mental wellness ialah the way we think, apa kita fikir. Bukan fikir positif lah. Sebenarnya nak fikir positif pun bukannya senang. Tapi when we dia memang sukar, tapi we can start with thinking positive so that will bring kata orang tu, dia akan transmit all the positive things throughout our veins ni and spread throughout our body. And dia orang ni macam sistem dalam body. Semua agree, I have to be positive. Brain kata positif, tangan saya pun kena positif, hati saya pun kena positif, cara saya mendengar pun saya kena dengar positif. Orang cakap mana negatif pun saya akan rebut ataupun saya akan change it into negative positive. If I feel negative pun, I will make sure that I will change the negative feeling to the positive feeling. If someone make me feel sad pun, I will make it positive because kita ni social being. Kita ni ada sentiasa react pada dengan manusia. Tak ada orang yang duduk sorang-sorang je selama-lamanya. So kita kena, these are the things that we can do during this COVID-19 so that we start thinking mindfulness tadi tu, that we know who diri kita, kenal diri kita. Okay, take care of ourselves so that we can think better. We are well informed, kita tahu information yang salah kita tak spread, kita tak tahu kita bertanya, kita belajar. Okay, and then also at the same time we take care of how we feel. If we feel angry, sad, sebab emotional ni saya jelaskan juga kat sini adalah reaksi yang paling ketara bila kita stres tadi. Marah, sedih, confused kan, tak rasa takut, rasa bimbang, jadi kita kena tahu ini adalah perasaan normal seseorang manusia ada. Jadi in order for us to manage our stress, we take note of our emotion dulu, sebab these are natural reaction, but we try to change it to a positive reaction, because once we are aware we have this negative emotion, kita tahu dia akan affect our mood. Betul tak? Kalau kita marah hari ni, dia affect semua benda. Pilih tudung pun salah colour.
kan. So sebab kita Betul. marah kan. So kita kena aware of that. One thing when we are aware of that, we will start realize that, oh, I have to focus on the positive feeling. Kita manusia, naturalnya kita suka to feel appreciated, okay? Kita suka dihargai, kita suka rasa happy, kita suka rasa disayangi. So these are the thing that macam saya katakan, active process that we have to make an effort to make people feel that we are appreciated. Apa? Kita kena acknowledge, okay, semalam kakak buat ni untuk mama rasa sangat happy, thank you. So those are the thing that you tell that, oh, thank you for waking me up for sahur. Kadang-kadang anak saya kejutkan saya juga sebab dia say online kan. So these are the thing that you can just say to each other to make each other feel better, make each other feel good about themselves. Okay. Okey, itu dia tuan-tuan dan puan. Harapnya Tuan Junaidi Jaimi berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh doktor. Macam doktor cakap lah, sebenarnya dia tak berani nak jawab directly sebab yalah, ini berkaitan tentang polisi negara kan. Kadang-kadang kita nak cakap pun kita sebab salah juga doktor, sebab kita mungkin boleh nampak dari sudut point of view kita, tapi government dia tengok lagi besar, dia tengok pandangan yang lagi besar, dia tengok kemaslahatan, kepentingan lagi besar, sebab nak jaga satu negara ni bukan senang doktor. Nak jaga keselamatan satu negara, yang saya suka quote perkataan yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita baru-baru ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin, kata satu orang yang terkorban oleh COVID itu adalah satu kerugian untuk negara doktor. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita cakap macam tu pun menunjukkan bahawa bagaimana dia begitu concern akan keselamatan rakyat yang ada di Malaysia ni. Jadi ialah banyak pertimbangan yang dibuat sebelum membuat apa-apa keputusan, begitulah doktor ya. Dan doktor, kita dah bersiaran 1 jam lebih dan macam-macam kita dah terima. Kawan-kawan kita pun ada doktor, saya tengok tadi ada Dr. Siti Khalijah pun ada ya, bersama dengan kita ya, dan ramailah kawan-kawan kita dekat sini doktor. Thank you so much for having us today doktor, bersama dengan kami hari ini doktor. Dan saya rasa cukup berbangga sebab saya boleh panggil bekas pensyarah saya, dia bersama dengan saya untuk menceritakan. Dan sebenarnya doktor, platform ni pun saya ilhamkan sebab salah satunya adalah saya nak beri solution jugalah kepada masyarakat sebenarnya. Bila terlalu banyak masa, kita terlalu banyak masa ni doktor, macam mana masa tu dihabiskan? Adakah masa itu dihabiskan dengan memikirkan stres ataupun dengan hiburan semata-mata? Dan adalah lebih baik jika ada satu platform lagi yang dalam bentuk santai sebegini, kita berikan info-info dan input-input yang bermanfaat doktor. So itu lebih baik kepada rakyat kita, negara kita, dan insyaAllah. So itu saja, terima kasih doktor. Dan di minit-minit yang terakhir saya nak mohon doktor bagi sikit harapan, harapan doktor kepada orang sahabat-sahabat kita yang menonton dan bersama kita daripada awal sehingga habis. Dan doktor kena maklumkan harapan ataupun macam mana nak mendapat, mungkin ada soalan-soalan yang tak sempat kita raikan hari ini. Boleh follow doktor ya, saya ingatkan awal, boleh follow doktor, type saja Haniza Rais di Facebook. Follow doktor rapat-rapat sebab doktor ni adalah orang yang sangat-sangat berkaliber untuk membantu anda dalam pengurusan mental illness ataupun wellness tadi ya, doktor dah gariskan. Sebelum saya beri kesimpulan, doktor berikan dulu pengharapan ataupun atau ada satu cara lagi macam mana nak macam mana nak keep in touch dengan doktor, dengan pengamal atau anything yang boleh doktor maklumkan kepada para penonton. Silakan doktor. Okay, ni conclusion ya. Okay, kita selalu nak galakkan orang sebelum berlaku stres ni, kita cuba elak daripada berlaku stres kan. Jadi antaranya ialah mungkin pertama ialah more acceptance of keadaan lah, menerima apa yang ada di sekeliling kita. Kita kena lebih realistik dan kalau perlu lower our expectation, kita turunkan. Kita tidak terlalu rigid dan kita increase tolerance. Sebabnya banyak juga kes-kes yang menyebabkan kita ni ada perbalahan atau perselisihan faham kerana kita tak tolerate each other. Okay, dan respect each other. Itu pun salah satu lagi. Kalau kita ada respect, kalau better diam, kata Nabi pun, kalau diam. Okay, daripada berkata-kata. Dan be brave to make some changes in life. Banyak yang saya lihat ialah
dia memerlukan inner strength. So kadang-kadang kita lihat banyak perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, kita sendiri boleh, saya mengharaplah pada semua yang di sana, kalau kita nak ada dalam keadaan yang tertekan ke apa, there's always help. Okay, there's always support out there. Okay, Persatuan Kaunseling Malaysia pun banyak sangat aktif dalam memberi bantuan dalam pelbagai aspek. Boleh juga melihat, follow Perkama FB lagi baik daripada follow saya, sebab kalau follow saya nampak banyak resepi je Apa makanan. nama FB dia, Doktor? FB Perkama? Perkama International. Saya ada, kalau boleh akhir nanti saya minta Jumat mainkan video yang saya serta tadi. Dan Perkama International banyak pakar-pakar kaunseling daripada pelbagai aspek boleh ni. Bila when you have issues, kita ni sebenarnya Allah jadikan dengan potensi diri yang ada yang boleh selesaikan apa yang kita pilih. Tapi sekiranya after some time it's not working, we're not able to get it done, get it through dengan diri kita sendiri, kita minta bantuan. Jangan ragu-ragu to get support from friends, from families. But if still not working, try to get professional help. It's nothing wrong to get help from people. Sebab this is more, apa kata orang tu, macam saya kata tadi, be brave to make some changes in life. Because kita tak boleh moratorium tau, kita kena berubah. Okay, so that we can adopt. So do a lot of muhasabah diri. Okay, harapan saya juga ialah because we are different, we act to things differently. Jadi jangan rasa macam just because orang lain tu nampak gembira, happy, is the way of life. You have your own way, you reflect on yourself. InsyaAllah, macam saya kata tadi, balik kepada kesejahteraan. Kesejahteraan bukan hanya satu, tapi kesejahteraan melibatkan cara kita berfikir, cara kita bertingkah laku, cara kita, perasaan kita, semuanya adalah satu interaksi yang akan memberi akhirnya betapa meaningfulnya kehidupan kita, dan kita akan rasa feel good about ourselves. And when we feel good about ourselves, we are also comfortable having people around us. Okay, I think itu saja kot. Banyak dah bercakap hari ni. Masya Allah, itu dia Doktor. Terima kasih banyak Doktor atas pengharapan yang diberikan. So permintaan daripada Doktor untuk saya tayangkan video ini, mari sama-sama kita saksikan video eksklusif daripada Perkama International. Kita saksikan di skrin sekarang bersama dengan Perkama International ya. Alright, sekejap kita saksikan. Skies of blue, so remember
Ya, itu dia tuan-tuan dan puan yang mana kita saksikan sebentar tadi satu tayangan berkenaan tentang Pekama International Malaysia. Sekali lagi Dr. Haniza bersama dengan kita daripada awal, sudah sejam lebih bersama dengan kita. Thank you so much Dr. Haniza. So now I'm going to conclude lah perbincangan kita hari ini. Topik kita tentang kesan PKP pada kesejahteraan diri, dan saya dan juga sebagai closing lah doktor ya. Terima kasih banyak doktor for coming. Terima kasih untuk memenuhi jemputan walaupun sebenarnya dalam kesibukan masa doktor, kesibukan masa yang begitu terhad, doktor sudi datang bersama-sama dengan platform saya yang kecil begini. Saya tak tahu apa yang membuka hati doktor untuk bersama dengan platform saya pun saya tak tahu, tapi so far dia sangat memberi manfaat kepada rakan-rakan Facebook, rakan-rakan yang bersama dan menonton kita hari ini doktor. Thank you so much. Terima kasih doktor, terima kasih. So saya nak teruskan kepada penutup, tuan-tuan dan puan yang menyaksikan. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda kerana bersama dengan kami hampir sejam setengah kita live dalam Cikgu Jumaat live show bersama dengan Dr. Haniza hari ini menjaga topik ini. So secara kesimpulannya ada beberapa elemen kesejahteraan wellness yang perlu anda jaga yang doktor telah gariskan di awal-awal tadi. Antaranya adalah physical wellness, ya, kita kena jaga physical wellness kita, makan yang bagus-bagus, tidur yang cukup, rehat yang cukup, dan bersenam. Doktor katakan tadi itu adalah cara kita nak menjaga physical wellness kita during the PKP, dan juga intellectual wellness kita mungkin sentiasa berthinking positif dalam apa juga keadaan yang kita lalui supaya kita terus berhadapan dengan keadaan ini dengan keadaan yang lebih tenang. Stay calm, dia kata doktor, stay calm. Stay calm ni kadang-kadang macam satu perkataan yang sangat simple tapi dia memberi makna yang sangat besar dalam hidup kita during this PKP. Kemudian social emotion wellness, ya, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan anak-anak, dengan suami dan isteri dan sebagainya. Dan yang paling penting penekanan yang kita boleh berikan di sini adalah moral and spiritual wellness. Inilah peluang kita, dan subhanallah begitu kasih dan sayangnya Allah. During PKP ni kita menghadapi di dalam bulan Ramadan, bulan yang begitu banyak ganjaran-ganjaran di sisi Allah berikan kepada kita, pahala dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peluang kita, masa yang banyak dan peluang yang begitu besar diberikan oleh Allah during Ramadan ni. Kita boleh banyak buat zikir, Quran and anything, solat tarawih and anything. Dan thank you so much sekali lagi pada Dr. Haniza kerana bersama-sama dengan kita. Terima kasih para penonton kerana terus sokong Cikgu Jumaat live show channel ini, kerana ini adalah satu inisiatif yang saya ambil untuk membantu rakan-rakan kita yang mempunyai masa yang sangat banyak terluang untuk mengisi masa-masa ini dengan benda-benda yang bermanfaat. Mudah-mudahan usaha yang kecil ini dikira sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita akan menjadi masyarakat yang baik dan berkembang dengan ilmu pada satu masa akan datang insya-Allah. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, rakaman video ini saya tidak akan padam di live Facebook saya, melainkan Facebook itu saya padam, dan rakaman ini saya akan uploadkan di YouTube channel saya. Boleh pergi pada YouTube channel saya sekiranya anda nak melihat semula rakaman video ini, dan di YouTube anda boleh tengok berulang-ulang kali lah, tak ada masalah. Semua terima kasih semua, terima kasih yang bersama dengan kita hari ini. Sekian itu saja daripada saya, Cikgu Jumaat Live Show. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.